yang menggunakan saya. Bagi saya itu adalah satu kesalahan. InsyaAllah kita akan buat tindakan, insyaAllah. Ada yang tanya, kacang mana kacang? Kacang ada. Ada kacang. Nak nanti insyaAllah kita boleh cuba kongsikan insyaAllah. Lepas tu ada yang tanya soalan, batuk kata dia. Alah, batuk pun salah juga ke? Batuk ni bukan satu perli tau. Batuk ni memang sakit. Macam mana? Tu dia. Okey. Apa tadi, ada yang tanya soalan tadi, apa tadi? Apa yang buat tarawih? Buat tarawih. Okey. Buat tarawih 20 ke? Tarawih 20 tahu. Tarawih bukan 8. Kalau 8 tu dipanggil qiyam Ramadan. Itu fahaman kita lah. Kau punya fahaman berbeza. Saya tak cara. Tapi ahli sunnah wal jamaah mazhab Syafi'i mu'tamad, tarawih adalah 20 ke atas. Tu dia, 20 rakaat ke atas. 22 sampai 20. Okey. Okey. Apa kita nak bicara malam ni? InsyaAllah. Tajuk kita. Boleh tanya soalan, saya akan baca soalan. InsyaAllah, tulis banyak-banyak. Tapi jaga adab lah. Ni bulan Ramadan ni, baru sembahyang tarawih tu. Okey. Kita akan membicarakan tentang sabar. Okey. Pertama sekali, berkaitan dengan sabar ni, kita kena tahu bahawa ujian ke atas manusia yang paling besar, dan paling besar mereka bertindak untuk bersabar adalah para nabi. Para nabi, al-anbiya thumma amsal fa amsal. Maksudnya begini, kesabaran itu dilalui oleh para nabi dengan ujian yang ditimpa adalah kesabaran yang sangat besar. Kita tak boleh kata kita ditimpa oleh ujian oleh Allah Azza wa Jalla, kita tu besarnya ujian ni sampai kita tersimpan, tersandar. Tidak, tak boleh. Kita kena rasa bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, para anbiya, para rasul, mereka semuanya bersabar dengan ujian yang dihadapi oleh mereka. Jadi manusia yang paling banyak sekali ditimpa oleh ujian dan mereka bersabar adalah siapa dia? Para anbiya. Kemudian amsal fa amsal, iaitu yang seumpamanya. Apa maksud seumpamanya? Para sahabat, para wali, tabi'in, para tabi'in, macam tu. Okey, itu yang pertama. Kemudian berkaitan dengan sabar ini, kita kena tahu bahawa sabar ini dia ada tempat-tempat dia. Ada tempat-tempat dia. Pertama sekali, nombor satu, tempat sabar, keadaan-keadaan sabar yang pertama adalah sabar pada kewajipan. Sabar yang bila mana kita berhadapan untuk melakukan benda yang wajib. Bila mana seseorang itu berhadapan untuk solat subuh, berat baginya, payah baginya. Untuk puasa di bulan Ramadan, alhamdulillah kita kali ni kita tak berapa bergerak sangat. Tapi kalau kita rasa letih, kita kena berhadapan dengan benda yang wajib itu dengan sabar. Itu dia. Okey. Jadi sabar itu sangat penting sekali. Sangat penting dalam melakukan apa? Yang pertama, itu kewajipan yang ditentukan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Kedua, sabar pada perkara apa yang kedua? Iaitu sabar pada perkara yang halal. Maksudnya begini, kita tahu benda tu halal. Contohnya kita tahu kahwin tu halal. Kita kena sabar. Kita tak boleh setiap hari kahwin cerai ataupun kahwin kahwin lebih daripada 4. Walaupun dari segi asal hukum itu halal, tapi kita tak boleh guna benda yang halal itu untuk luar daripada tuntutan syarak. Okey. Begitu juga makan, contohnya. Makan, buka puasa boleh makan. Azan je maghrib, masuk, confirm masuk waktu, kena confirm masuk waktu dulu ya. Jangan kau makan dengar azan tu kau makan. Kena confirm masuk waktu dulu, buka puasa makan banyak-banyak. Halal tak? Dari segi halal memang halal, tapi bersabar dengan perkara yang halal. Itu yang kedua. Okey. Okey, yang ketiga, dengar baik-baik. Iaitu bersabar dengan perkara yang haram. Kadang-kadang nafsu kita ni nak makan harta orang kan, nak buat benda yang haram, nak maki orang, nak hina orang, nak kutuk orang. Sabar dengan benda yang haram. Bersabar daripada melakukan benda yang haram. Kita berkemampuan untuk ada handphone, untuk ada kamera, untuk aibkan orang ini, untuk melakukan orang itu. Kita gunakan untuk benda yang haram. Jadi kita kena bersabar dengan perkara yang haram, iaitu bersabar daripada melakukan perkara yang haram walaupun kita berkemampuan untuk melakukannya. So kena sabar. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, itu sabar dengan perkara yang sunnah. Maknanya benda tu sunat je.
Sunnah Nabi, contohnya ambil wuduk 3 kali untuk basuhan, kemudian salat sunat qabliyah ba'diyah yang ada solat ba'diyah qabliyah tu. Untuk benda-benda sunat ni pun kita kena sabar untuk melaksanakannya. Jangan kita rasa cepat pecah orang kata pecah harapan, hancur harapan, membantu orang, menolong orang, benda yang sunnah. Jangan kita pecah harapan untuk melakukan benda-benda yang sunnah itu. Kita teruskan melakukan sunnah. Jangan tersandar. Jangan tersungkur. Berdakwah begitu juga, walaupun dapat kutukan dan kritikan, teruskan berdakwah. Itu yang keempat. Okey, yang kelima, yang terakhir sekali. Okey, yang kelima, yang terakhir sekali, saya lepas ni siapa nak video dengan saya boleh, tak masalah, insya-Allah. Yang kelima, yang terakhir sekali itu bersabar dengan perkara ujian. Itu nombor 5. Ini nombor 5, bersabar dengan ujian yang datang kita. Satu hari saya nak bawa satu hadis Nabi Sahih Bukhari. Rasulullah SAW satu hari lalu di hadapan satu kubur. Maka Rasulullah nampak di situ ada seorang wanita menangis seesak pasal kubur. Difahami kubur itu adalah kubur anak dia, anak perempuan tu. Maka Nabi kata bersabarlah. Bila Nabi tegur dia, dengar baik-baik ni. Tegur perempuan tu, dengar. Perempuan tu buat tak salah pun, menangis. Dia kata, jangan nangis di kubur ini, kata dia. Bersabarlah. Nabi tegur benda yang betul. Dengar baik-baik. Nabi tegur benda yang betul. Nabi kata apa? Bersabarlah. Perempuan tu marah. Siapa engkau? Engkau tak faham perasaan aku. Kau tak faham kesusahan aku. Kau tak faham. Tapi dia tak tahu itu Nabi. Maka Nabi pun bila nampak orang tu marah, dia pergilah berjalan. Baliklah ke rumah Nabi. Di belakang Nabi tu ada para sahabat. Para sahabat nak tanya perempuan tu, kenapa kau cakap pada Nabi macam tu? Nabi tu dinasihat engkau, ditegur engkau, terimalah. Bila seseorang tegur kita tentang sesuatu benda, terimalah. Dia kata Nabi. Maka perempuan tu pergi kejar balik Nabi SAW. Kemudian kata, ya Rasulullah, teguran, dengar baik, teguran di kau itu wahai Rasulullah adalah benar. Aku tersaiko, aku terasa tekanan bila mana ditegur aku tertekan. Aku marah sikit. Maaf aku Rasulullah. Ketika itulah hadis Sahih Bukhari ini, Nabi SAW bersabda, innamas sabru 'inda sudmatil ula. Sesungguhnya sabar itu sangat diperlukan ketika mana? Ketika mana berlaku kepada kita ujian yang besar. Jangan tersungkur, jangan tersandar, teruskan berjuang. Itu dia. Saya macam-macam orang lain, kawan nak cakap pada diri saya, kalau saya buat satu benda yang baik, tolong orang dan sebagainya, kemudian saya berhadapan ujian, teruskan, tak ada masalah. Alhamdulillah. Saya nak beritahu contoh Facebook saya digodam dan orang tulis perkataan-perkataan takfir yang saya tak buat, yang saya tak tulis. Itu satu fitnah. Saya kata apa? Alhamdulillah dengan ujian Allah. Orang begitu, bila mana ditimpa kebaikan, dia bertahmid kepada Allah Azza wa Jalla. Bila mana ditimpa ujian, bila diberikan nikmat, dia bertahmid kepada Allah. Bila ditimpa ujian, dia bersabar. Dia apa? Kesifat orang mukmin ni, bila ditimpa ujian, dia bersabar. Okey. Saya rasa setakat itu saja ringkasan dia. Saya nak nasihatkan supaya sembahyang tarawih tu 20 dan banyakkan baca Quran. Kurangkanlah buat benda-benda palsu, akaun palsu ni, tak ada gunanya. Okey, insya-Allah saya akan bersiaran lagi. Jumpa lagi di air saya Ustaz Abu Syafiq. Hati-hati yang lain. Jumpa lagi. Jadi kekalkan dalam akidah Ahlussunnah Jamaah. Allah Taala tidak menyerupai makhluknya, bukan di langit, bukan atas arasy, bukan di mana-mana, adanya tanpa tempat, tanpa dan ikutlah Nabi, jangan ikut Wahabi.